Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Jalla wa Ala dengan limpah perkenan kurnia daripada Allah. Malam ni kita kembali dapat berjumpa untuk menyambung kuliah kita yang terhenti agak lama. Dalam kuliah yang lalu kita bincangkan ayat 21 sampai ayat 26. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan, iaitu berbentuk kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Ia adalah sebagai balasan dari Rabb Tuhanmu dengan pemberian yang cukup banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang tu kita dah bacakan dan kita telah pun hurai betapa Allah Subhanahu wa taala maklumkan, khabarkan kepada kita bahawasanya untuk orang yang bertakwa itu dia nanti akan dapat kemenangan. Kemenangan tu dalam bentuk yang macam mana telah pun dihuraikan dalam beberapa ayat berikutnya, dan kita juga akan jumpa di dalam banyak ayat dalam surah yang lain tentang ganjaran bagi orang-orang yang menang. Ganjaran untuk orang yang bertakwa ialah kemenangan, dan kemenangan itu akan diraikan, akan dirayakan dengan anugerah-anugerah yang sangat hebat ketika di dalam syurga. Baik, habis dah yang tu, kita masuk potongan-potongan ayat yang berikutnya, iaitu ayat 30, ayat 27 kan? Ayat 37 dan seterusnya. Qala Allah, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Nah, ini ialah potongan yang terakhir daripada suratun Naba. Mafhumnya, Rabb, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengannya pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri berbaris-baris. Mereka tidak berkata-kata kecuali sesiapa yang diizinkan kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia mengucapkan kata-kata yang benar. Itulah
hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang mengkehendaki, nescaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu, yakni wahai orang-orang kafir, akan seksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Lalu orang kafir pun berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri balik, ambil balik daripada awal surah ini, peringkat demi peringkat Allah Subhanahu wa taala bawa kepada kita penghayatan tentang hari akhirat. Allah tunjukkan kepada kita tentang azab ahli neraka. Hak tu kita baca dah hari tu. Yang lepas baru ni kita baca tentang sebahagian daripada nikmat ahli syurga. Dah habis yang tu, Allah bawa pula kepada kita dalam potongan yang terakhir ini ialah tentang saat kebangkitan. Saat kebangkitan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang keagungan. Qala al-musannif, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang keagungan dan kemuliaannya, dan bahawasanya dia adalah Rabb, Tuhan langit dan Tuhan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Allah Ta'ala sebut Rabbis samawati wal ard. Yang ni tuan-tuan, dia bukan mulai daripada sini. Kita ambil daripada ayat yang sebelum tu. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Kalau orang yang baca mengaji nahwu bahasa Arab, dia kena ambil daripada ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu menceritakan tentang kenikmatan dan ganjaran untuk ahli syurga. Hujung ayat tu, pada ayat yang ke-36 itu, Allah Ta'ala kata jazaan. Semua hak yang dapat kenikmatan ni tadi, yang disebut dalam surah ini, yang disebut juga dekat tempat-tempat yang lain itu, jazaan, merupakan suatu balasan baik, atau kita sebut merupakan suatu ganjaran. Ganjaran, reward, maknanya adalah hasil daripada perbuatan. Ada benda yang kita buat baru kita dapat ganjaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memang sebutkan tentang ganjaran ini ialah di atas apa yang kita kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala memang hadiahkan, bagikan, wariskan surga itu di atas apa yang kamu kerjakan. Dan semua itu dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Dia tak ada belaga, dia tak ada clash apa. Baik, jadi ceritanya ialah syurga itu semua, ganjaran isi kandungan kenikmatan itu, jazaa'an min rabbik, merupakan ganjaran dari Tuhanmu. Min rabbika, dari Tuhanmu. Kita apa nama? Tanda sikit situng tu. Ata'an hisaba, sebagai suatu pemberian yang banyak. Pemberian yang banyak tu kembali kepada ganjaran tadi. Ganjaran tu ialah pemberian yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fine. Okey yang tu nak. Baik. Bila kita kata ganjaran dari Tuhanmu, masuk dalam ayat yang ke-37, Allah Taala habaq kat kita, Tuhan kamu tu yang mana satu? Yang kata Tuhan kamu tu yang mana satu? Ketika Nabi Musa alaihi salam berdepan dengan Fir'aun. Fir'aun ni gelaran dia kan, gelaran bagi pemerintah Mesir. Yang mana satu, nama yang mana yang berdepan dengan Musa alaihi salam tidak dinyatakan oleh Quran. Quran cuma kata Fir'aun. Amun tahib ke apa ke, yang tu bukan kerja kita nak tahu benda tu. Terpulanglah nama apa pun. Dia berkata yang Fir'aun zaman Nabi Yusuf, nama yang ni, nama tu tak jadi penting apa. Orang mengaji sejarah, arkeologi tak apalah dia mengaji yang tu. Tapi untuk kita, Quran dia bukan kitab sejarah, dia kitab cerita tentang peristiwa dan pengajaran. Jadi Fir'aun itu bila berdepan dengan Musa alaihi salam, dia tanya kat Musa, "Wa ma rabbul alamin?"
Yang kata Tuhan semesta alam ni siapa dia? Yang kata Tuhan semesta alam tu siapa dia? Pasal Nabi Musa alaihissalam serukan untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Seluruh alam ni Tuhan Allah Ta'ala punya. Jadi Fir'aun dia heran. Dia duk rasa dia berkuasa. Dia duk rasa dia yang menguasai. Kalau nak ambil kira dekat Mesir dan tamadunan dia dan seluruh jajahannya, dia kira paling berkuasa. Tak ada siapa boleh ingkar dia dah. Dengan segala kekuatan istidras yang Allah Ta'ala bagi kat dia, dia sangat berkuasa. Tu pun sebenarnya kalau kita baca kajian sejarah, bukan dalam dunia masa tu, bukan kerajaan Mesir saja yang ada pun kan. Ada tamadun-tamadun dunia yang lain. Tapi masa-masa tu bukan ada internet, bukan ada apa semua. Dia pun bukan tahu kerajaan yang lain sezaman dengan dia pun hebat juga. Tara tu pun dia duk rasa dia Tuhan. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Mengambil kira pada sekel gambaran dia pada orang-orang yang rakyat jelata yang dia perhambakan. Dia rasa dia besar dah. Jadi atas dasar keterhadan, kesempitan pandangan yang dia ada, dia tanya kat Musa, wa ma rabbul alamin? Tuhan semesta alam ni apa dia? Musa terus jawab. Allah Ta'ala kata, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kamu dan Tuhan tok nek moyang kamu yang terdahulu. Rabbus samawati wa rabbul masyariqi wal maghrib. Tuhan yang memiliki timur dan memiliki barat. Itu Tuhan semesta alam. Dalam ayat yang ini Allah Ta'ala huraikan lagi, sebutkan lagi kepada kita tentang Tuhan semesta alam, yang tiap kali solat kita akan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, segala puja hanya kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang semesta alam ni apa dia? Rabbis samawati wal ard. Tuhan yang memiliki as-samawat. Tuan-tuan, nak sebut sekali lagi, nak betul-betul nak masuk dalam kepala kita ni. Tuhan yang bagi ganjaran syurga ni nanti ialah Tuhan yang ni. Tuhan yang menawarkan, menjanjikan kepada kita segala nikmat. Habaq kat Nabi semua benda ni, yang Allah Ta'ala kata kat Nabi, Tuhan ni Rabbuka tu, Tuhan kamu tu, ini adalah Tuhan yang memiliki as-samawat. Kita pernah baca dah kot perkataan as-samawat dia ayat sebelum-sebelum ni kan. Langit tu dia bukan satu langit, dia bertingkat-tingkat langit. Kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Qatadah dan daripada sahabat-sahabat yang lain itu, nak sampai kepada arasy Allah Ta'ala tu 7 lapis langit. 7 lapis langit tu semua milik Allah Ta'ala belaka. Kalau tak tahu tuan-tuan lah ni kot dia tak apa tengok TV kan. Kita kalau kecil-kecil duduk tengok TV, kalau cerita gambar Cina tu kan, dia ada Tuhan depa, dewa depa tu, Maharaja Jet apa semua kan. Dia duduk di langit kan. Dengan dia punya mahligai dia, dengan tentera-tentera, dengan dayang dia apa semua, ada dewan neraka lah, dewan syurga, semua duk ada tu kan. Kira hak tu yang paling besar dah. Duk mana? Duk langit tu lah. Kalau tengok gambar Hindu lagi best kan, gambar Tamil kan, betul duk atas awan tu kan, duk main atas tu lah. Kita tak boleh bayang lagu tu. Allah Ta'ala dia bukan rupa tu. Dia bukan duduk atas awan macam tu ada mahligai dah. Awan tu yang duk ada. Dia kalau kita mengaji sains, mengaji geografi apa semua, awan ni baru lapis yang tu je pun. Kalau kita naik kapal terbang kita tu berada di, kalau hak yang long distance punya ni, international, dia duk tinggi atas lagi daripada awan yang kita duk nampak ni. Dan kapal terbang tu juga akan lalu, kalau sebahagian tu dia akan lalu atas awan tu kan. Dia lalu, kalau dia langgar awan tu, Tuhan saja tahu dia punya goyang. Baru ni dan tahun ni pergi mana ke tu, daripada KL nak pergi Kuala Terengganu, flight kecil je pun, bukan besar. Dia punya goyang tu Allah Ta'ala saja tahu. Rasa ni kalau nak kata, kalau kita jalan kat apa, tanah Felda ke apa, goyang, kita boleh berhenti tepi jalan tengok lubang apa kan. Yang ni kata, yang ni dia tak berhenti dah, kalau nak jadi dia turun-turun pintu je. Dia bukan dia boleh pull over berhenti tepi. Yang ni kita kira memang kira niat
Taukat Allah dia punya goyang tu memang betul-betul terangkat. Kalau naik gon kan, kita naik kereta kan, kalau kita silap tu dia melombong kan. Dalam kawal terbang pun serupa tu kalau langgar orang ni, dia langgar naik macam tu. Jadi kalau kata bayangkan Allah Ta'ala tu cuba tang tu, berkata langgar dah lah kan. Tapi bukan yang tu, itu baru lapis awan tu pula duduk antara awan ni nak naik sampai ke pintu langit yang pertama tu sangat jauh. Yang Allah Ta'ala sebut, kita selalu baca ayat, tuan-tuan baca tentang apa nama? Allahumma salli dalam surah Al-Mulk dia kan, zayyana as-samaa'a ad-dunya zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Itu dalam surah As-Saffat. Dalam surah Al-Mulk tentang apa nama? Sama ad-dunya. Langit yang paling rendah ni zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib kan. Allah Ta'ala perhiaskan langit dunia, langit yang pertama tu, dengan perhiasan Al-Kawakib. Al-Kawakib ini ialah perhiasan. Bila kita kata perhiasan, dia cantik. Bila digambarkan perhiasan untuk orang Quraisy yang duduk berjalan dekat padang pasir semua ni, tentulah sesuatu yang mereka boleh nampak daripada bumi, nampak perhiasan di langit. Kalau kita berjalan di luar ni, kita nampak perhiasan di langit apa dia? Bintang kan, cahaya tu bintang. Jadi Al-Kawakib sama dunia tu bintang tu lah. Sebanyak-banyak bintang yang duk nampak tu, yang lah ni baru berapa bulan lepas daripada lancarkan teropong yang paling canggih apa semua kan, yang boleh nampak daripada satu galaksi ke satu galaksi ke satu galaksi tu semua. Yang tu semua tu, tiap-tiap galaksi ada matahari, dan matahari tu ialah bintang yang kita nampak daripada bumi. Semua yang duk nampak tu baru duduk langit pertama. Allah Ta'ala bukan Tuhan langit pertama, atas langit kedua ada Tuhan lain dah. Rabbis samawat, maknanya pas langit pertama ada atas tu, lepas naik pintu kan Nabi SAW dengan Jibril dia boleh ketuk pintu langit terbuka, ada malaikat jaga, naik pula. Lepas tu daripada pintu langit pertama nak pergi langit yang kedua, berjalan jauh pula ni. Langit kedua yang lebih luas daripada langit pertama, ketiga, keempat dan seterusnya, sampai Allah Ta'ala kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala itu meliputi seluruh langit ni tadi, dan dalam tu ada halus tu al-ard. Jadi kita nak petikalkan Allah Ta'ala ni duduk di mana apa semua, terus ada petikai lah benda tu. Cukup dengan beriman dengan ayat-ayat muhkam. Allah Ta'ala kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala, tak sebut macam mana keistiwa apa ke, lepas ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang habaq kat kita, terima sudahlah. Tak boleh nak bayang dah pun. Luas dah tu. Tara apa nama, orang duk nampak galaksi yang punya cantik dengan teleskop lain nampak cakap gambar kurang jelas, lah ni nampak lebih jelas kan. Tara tu pun kita rasa ajaibnya. Itu pun tahun 2022 baru dia pelancar kan. Milik Allah Ta'ala tu lebih besar daripada apa yang kita dah nampak. Jadi Tuhan yang macam itu, Tuhan itulah dalam banyak-banyak jajahan takluk seluruh yang ada ni, halus tentu ada al-ard. Siapa nak cerita al-ard pula? Pasal kita duduk kat atas al-ard ni, kita duduk kat bumi, cerita bumi lah. Kalau kita duduk kat marih, kok cerita sebut marih pula apa semua kan. Tapi depa nu ada kat sana, mana kita nak tahu. Tak payah ambil tahu pun. Yang kita kira kita pasal nak bangkit pada akhirat nanti, bukan nak bawa planet orang asing, apa nama alien pun main sekali. Yang kita tak, kita tu nak kena bangkit pada Allah Ta'ala nanti ni. Yang dijanjikan dengan syurga ni untuk kita perlu lihat kita sudahlah. Tak payah duk fikir kata ni kalau alien sana depa mayang dah tahu. Depa duduk di matahari ke, duduk di galaksi lain, depa mayang ke puasa. Yang tu kita tidak dituntut untuk sibuk benda-benda yang macam tu. Banyak kerja lain yang kita nak kena buat, banyak amal yang kita belum cukupkan persiapan untuk berhadapan, untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi Rabbis samawati wal ard, Tuhan yang ini yang meliputi segala-galanya ni, yang sangat berkuasa ini,
Tuhan itulah yang akan menyediakan segala nikmat, segala kesedapan, segala keistimewaan, segala kelazatan, segala kerehatan di syurga. Boleh ke tak boleh Allah bagi? Bolehlah Allah bagi tu. Langit dia punya besar, bumi yang macam ni pun kita kata hebat dah. Belum pernah ada orang kot dia boleh terokar, tebuk bumi, tebuk lantai sini, terus tebus sampai belakang. Tak pernah ada lagi kan? Semua tu milik Allah Ta'ala. Orang berlumba-lumba nak pergi cari, gali mineral, gali apa nama rare earthnya, gali dengan emas, biji besi, biji timah apa semua kan. Hak yang banyak-banyak macam-macam tu, kalau buat keluar emas, orang pakai bobot kan, dengan nilai yang yang sangat tinggi, tu milik Allah Ta'ala. Maka kita nak heran, Allah Ta'ala boleh ke tak nak sediakan kepada kita di syurga nanti? Benda tu sangat simple untuk Allah Ta'ala. Dan kalau hak dunia ni pun kita rasa macam hebat dah. Kalau tuan-tuan duk tepak tang ni, tepuk tang ni kan, tak nak pergi mana, mungkin kita rasa kita kecil lah kita punya pandangan kan. Tapi kalau kita rajin, lah ni ada internet, kita boleh search Google, tengok pandangan pulau cantik, ayak laut yang menghijau cantik, apa lagi gunung ganang yang menghijau, sawah bendang, orang nak ambil gambar OTD apa semua kan, semua cantik tu kan. Kita kata, hebat sungguh lah. Pakat berangan lah. Berangan nak pergi mana? Ada orang berangan nak pergi Kashmir, ada orang berangan nak pergi New Zealand, ada orang berangan nak pergi ke Banjaran Alp, nak pergi Switzerland, nak rasa naik ski, nak pergi ke Turki apa semua kan. Orang sana pun rasa nak main pantai, main pantai belah Pening apa semua kan. Kita kira cantik dah tu. Itu hak dunia. Yang di akhirat itu nanti Allah Ta'ala akan bagi berkali-kali ganda, sehebat mana Allah Ta'ala boleh menguasai langit dan bumi. Untuk syurga tu apalah sangat Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Bagi kat siapa? Lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, bukan sekadar itu, Rabbis samawati wal ard, bukan tekat yang tu. Tak dia ada orang loya buruk, dia kata langit kemudian bumi. Wama bainahuma, apa yang ada di antaranya pun milik Allah Ta'ala juga. Apa yang ada di antaranya, daripada segala-galanya, dengan segala oksigen, segala jenis apa nama oksigen, nitrogen, apa lagi, macam-macam lah kan, dengan apa nama burung-burung apa semua, bukan kata burung-burung, dengan segala macam unggas apa semua yang ada di atas langit ni. Kalau kata ada alien pun, alien tu pun milik Allah Ta'ala juga. Kalau orang kata jin duk berkeliaran, hantu raya apa semua berkeliaran, tu pun milik Allah Ta'ala belaka. Semua tu milik Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut di penutup frasa yang ini, sifat bagi Tuhan yang begitu hebat ini ialah sifatnya Ar-Rahman, yang maha pemurah. Yang maha pemurah, kalau kita hurai, para ulama tafsir hurai dalam ayat surah Al-Fatihah tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Antara ciri Ar-Rahman itu ialah Allah melimpahkan segala rahmat, rezeki, nikmat atas semua makhluk yang ada di bumi ini. Sama ada dia beriman ataupun dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini Tuhan yang kita sembah. Inilah Tuhan yang diingkari oleh orang-orang musyrikin dan kufar. Inilah Tuhan yang ditauhidkan oleh orang-orang beriman. Inilah Tuhan yang disekutukan oleh penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah pokok, yang pergi minta tolong dengan pokok pun ada juga. Pergi minta tolong dengan kubur, yang minta berkat dengan capal. Tuhan ini ialah Tuhan yang sifatnya Ar-Rahman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, la yamlikuna minhu khitaba. Baik, apa kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini? Dia kata dan bahawasanya dia adalah Rabb yang maha pemurah, rahmatnya mencakupi segala sesuatu. Dan dia firmannya, la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengannya.
Bermaksud tidak ada seorang pun yang sanggup memulai mengajaknya berbicara kecuali dengan seizinnya. Bangkit di padang mahsyar nanti. Ini masa bila ni? Ini cerita dia masa bangkit di padang mahsyar nanti. Tak ada siapa yang akan memulakan bicara dengan Allah Ta'ala, melainkan dengan izin daripada Allah Ta'ala. Allah akan izinkan satu persatu, satu kelompok orang akan mai untuk berdepan, untuk dibicara di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil. Yang demikian itu, ia sama seperti firman Allah dalam surah Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Dan dikala datang hari itu, datang suatu hari itu, yang tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Duk di mahkamah tuan-tuan, kalau kita masuk mahkamah dunia kan, bukan boleh kita main masuk-masuk, kita terus bercakap dulu. Siapa nanti akan bercakap dulu? Kalau masuk mahkamah, selalunya pendaftar tu akan mai bagi tahu hakim mai suruh berdiri apa semua kan. Lepas tu dia akan bacakan kes. Sekali lepas tu peguam pendakwa akan bacakan pertuduhan apa semua. Hakim lepas tu baru dia akan tanya kepada orang yang tertuduh mengaku bersalah ke tak. Orang yang dibicarakan tu dia tak boleh lagi, hakim tak tanya, dia tak akan boleh cakap apa, tak layan. Silap-silap kalau dia ajak apa semua, dia boleh kena cah yang lain pula. Itu memang tabiat mahkamah. Orang yang dibicarakan dia kena tunggu, tanya baru jawab. Bersalah tak? Tak bersalah. Kalau tak bersalah, minta dibicarakan. Barulah hakim akan kata, sila set minta kan bagi tarikh bila nak bicara. Lepas tu baru janjikan dengan peguam bicara pendakwa raya apa semua, bagi tarikh. Hakim pun kata yang ni kosong, okey. Set jumpa pula sekali lagi. Itu di mahkamah dunia. Di mahkamah mahsyar nanti ni, siapa pun oleh kerana semua dalam keadaan gerun, semua dalam keadaan takut, semua dalam keadaan terpinga-pinga. Dan kalau kita baca tentang kengerian di padang mahsyar ni, sampai bagaikan matahari sejengkal, orang kepanasan dengan lautan peluhnya, dengan semua pakat mencari-cari nak bergantung kepada siapa. Nak cerita panas, terik dan kalang kabutnya masa tu, Allah Ta'ala khususkan pula ada 7 golongan yadhilluhumullahu bidhillih. Allah Ta'ala memayungi mereka tu dengan payungan dia. Special pula yang ni, ada special treatment, duduk dalam ada bumbung, ada payung, duduk kat mereka. 7 golongan dalam hadis Nabi SAW. Yang lain tu pakat meronta-ronta, duk pergi cari sana sini. Yang yang tahu dia akan berhadapan dengan bencana yang akan dihukum, pakat saling salah menyalah antara satu sama lain, pakat dok maki hamun yang tu, pakat dok salahkan. Last sekali kawan disalahkan kau tu, kau disalahkan kau ni, yang disalahkan kepada pemimpin dia kata salahkan pengikut pula, saling salah menyalah. Last sekali salahkan iblis. Ni semua syaitan yang bergoda kita. Yang syaitan pun kata jangan memaki aku, kau ajak je hampa yang ikut. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Itu dalam Quran Allah ceritakan gambaran yang tu. Baik, jadi dalam ayat yang kita baca ni, dalam suasana yang ngeri, yang gerun, yang takut, la yatakallamuna minhu khitaba. Siapa pun tak boleh bercakap. Dalam surah Hud Allah Ta'ala kata, satu jiwa tu dia takkan bercakap illa biiznih, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena nak bayangkan, semua tekak tunggu giliran dalam gelam keluh kesah ni. Yang relax, yang duduk dalam ada payungan, duduk rehat. Yang kelam keribut, yang apa semua ni, yang saling menyalah-menyalah ni, duk tunggu bila nak kena hukuman. Yang mencari syafaat, duk cari-cari mana Nabi nak minta syafaat. Ada yang mai dekat dengan telaga Al-Haud, telaga Nabi tu pun kena halau dengan Nabi SAW pun ada. Dalam suasana yang macam tu, semua orang akan tunggu bila masa akan dipanggil giliran untuk menghadap Allah Ta'ala. Itu gambaran dia tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam ayat berikutnya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun.
pada hari ketika ar-ruh dan para malaikat berdiri berbaris-baris. Mereka tidak berkata-kata. Maknanya masa tu malaikat dan ar-ruh ni berdiri, duduk dalam barisan. Nak bayang ke mana tak tahu. Benda gaib pun kita tak terbayang ke kita. Malaikat besar mana? Malaikat besar-besar semua tu. Jadi nak himpunkan orang di padang mahsyar, daripada Nabi Adam alaihi salam sampai pada makhluk terakhir yang akan dilahirkan nanti sebelum nak kiamat, semua berhimpun belaka. Besar mana padang tu? Tuan-tuan kira tengok, boleh muat semua. Berapa bilion manusia nak boleh hidup? Berapa ribu manusia, giliran manusia tu kan. Bukan kata manusia saja, semua ada jin-jin semua nak kena masuk juga. Jin pun Allah Ta'ala taklifkan juga kan. Jadi pada ketika itu semua akan berdiri, dan ar-ruh dan al-malaikah berdirinya dalam keadaan berbaris-baris. Baik, para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai apa yang dimaksudkan dengan ar-ruh dalam ayat ini. Ada terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, kata Ibnu Katsir, apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa mereka adalah arwah. Arwah ni maknanya ruh yang banyak, anak cucu Adam. Maknanya menggambarkan manusia tu, ruh, anak cucu Adam, manusia dengan malaikat ni semua akan berbaris nanti ni. Berbaris, semua tak bercakap. Manusia tak bercakap, anak cucu Adam tak bercakap, malaikat pun tak bercakap, melainkan tunggu arahan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah anak cucu Adam. Demikian yang dikemukakan oleh Al-Hasan dan Qatadah. Qatadah mengatakan, dan inilah salah satu daripada apa yang disembunyikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau yang pertama kata ruh, yang kedua dia kata anak cucu Adam itu sendiri, manusia lah. Dan pendapat ini disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri daripada kalangan tabi'in dan Qatadah. Dan Qatadah kata, hak inilah ilmu yang Ibnu Abbas tak cerita ke orang, tapi abad ke orang lah. Dan itu pandangan yang kedua tentang maksud ar-ruh di situ. Yang ketiga, mereka adalah salah satu dari makhluk Allah dalam bentuk seperti bentuk anak cucu Adam, tetapi mereka bukan malaikat dan bukan juga manusia, tetapi mereka makan dan minum. Demikian yang dikemukakan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Abu Saleh dan Al-A'mash. Nah, ini dia berkata ar-ruh tu, ar-ruh wal malaikah. Malaikat kita tahulah, ada senarai malaikat dengan segala macamnya tu. Kemudian ar-ruh ni dia berkata makhluk lain pula, bentuk macam manusia, bukan malaikat tapi bukan manusia, dan dia makan minum juga, mukallaf juga. Pendapat yang keempat mengatakan ar-ruh di situ adalah Jibril alaihi salam. Berasin pula sebut malaikat dengan ruh dengan Jibril berbeza pula. Tak ada pelik apa. Pasal dalam ayat yang lain memang sebut tentang ar-ruh itu ialah nama lain bagi malaikat Jibril. Dia berasing, dia ketua bagi malaikat itu. Jibril disebutkan sebagai ar-ruh. Demikian yang dikemukakan oleh Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak. Pendapat terakhir ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 194. Qala Allah, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Maksudnya, dan dia dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Wahyu tu nazala bihi, turun dengannya, dengan wahyu itu Quran, oleh siapa? Ar-ruhul amin. Malaikat yang bawa turun wahyu ni malaikat Jibril. Jadi dalam ayat ini Allah tak sebut Jibril, Allah sebut ruhul amin. Di situ para ulama tafsir kata ruhul amin tu Jibril, pasal dia yang bawa turun wahyu. Ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad,
litakuna, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi pandangan keempat ini dia ada sandaran dia berdasarkan kepada ayat Asy-Syu'ara tadi, sebut Ar-Ruhul Amin. Jadi Ar-Ruh dalam An-Naba dengan Ar-Ruhul Amin di dalam Asy-Syu'ara, dia berkata benda yang sama. Sini malaikat Jibril, situ pun malaikat Jibril jugalah. Baik, Muqatil bin Hayyan mengungkapkan Ar-Ruh yang dimaksudkan adalah malaikat yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sekaligus merupakan pengantar wahyu. Jibril itulah. Jadi ini pandangan yang keempat. Pandangan pertama, kedua, ketiga tadi tidak dinyatakan sandaran dalilnya, cuma dinyatakan siapa yang habaq. Tapi pandangan keempat dia sandarkan kepada dalil dalam surah Asy-Syu'ara, perkataan Ar-Ruhul Amin. Baik. Pandangan yang kelima, Ar-Ruh yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid, seperti mana firman Allah Ta'ala, ini disandarkan kepada firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dalam Asy-Syu'ara ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruhan min amrina, dari perintah kami. Ruh di situ ialah Al-Quran. Auhayna ilaika ruhan, kami wahyukan kepada engkau ruh. Mana ada ruh yang dapatkan Nabi? Ruh tu Malik, itu ruh tu ialah Al-Quran. Jadi pandangan yang kelima dia kata ruh yang dalam surah Asy-Syu'ara tu Quran. Jadi yang An-Naba tu pun ruh tu Quran jugalah. Itu pandangan mereka. Yang keenam, ruh yang dimaksudkan adalah salah satu malaikat dengan ukuran seluruh makhluk. Oh, ni dia kata malaikat tapi ukuran seluruh makhluk, sebesar-besar makhluk. Dan Ibnu Jarir ni ialah Al-Imam At-Tabari, bersikap diam dan tidak memastikan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Maknanya kalau rujuk kepada tafsir At-Tabari, dia tak tarjih yang mana satu yang betul, mana satu yang tepat, dia tak abang. Tapi Ibnu Katsir dia kata, dan yang lebih mendekati menurut pendapat saya, ini Ibnu Katsir, wallahu alam, mereka adalah anak cucu Adam. Pandangan hak kedua tu. Ibnu Katsir dia tarjihkan Ar-Ruh di situ ialah anak cucu Adam. Baik. Dan firman Allah Ta'ala, illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Yang demikian itu sama seperti firman-Nya, yauma ya'ti la yatakallamu nafsun illa biiznih, dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, wala yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul, dan tidak ada yang berbicara pada hari itu melainkan para utusan sahaja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sampai pada peringkat ini, ayat 37 sebut tentang manusia, orang yang dibangkitkan nak dibicarakan tak boleh bercakap. Hari yang tak boleh bercakap tu ialah hari di mana Ar-Ruh, yang ada beberapa pendapat ulama tadi ni, dan malaikat akan berdiri dalam barisan. Yang Ibnu Katsir tajihkan Ar-Ruh ialah anak cucu Adam, manusia. Baik. La yatakallamuna, ni malaikat dan juga manusia ini tadi tidak berkata-kata illa man adzina lahur rahman, melainkan orang-orang yang diberi keizinan oleh Ar-Rahman, diberi keizinan oleh Allah yang bersifat pemurah. Siapakah dia orang-orang yang Allah bagi keizinan? Dalam hadis yang sahih disebutkan tidak berkata-kata pada hari tersebut melainkan para rasul, para utusan. Jadi hanya orang rasul sahaja yang diberi keizinan oleh Allah Ta'ala untuk berkata-kata.
Hanya utusan-utusan Allah yang akan berkata-kata. Baik, cakap tu kan? Okey. Wa qala sawaba. Siapa yang bercakap tu tadi akan berkata dengan perkataan yang benar. Wa qala sawaba, dan dia mengucapkan kata-kata yang benar. Yakni kata-kata yang benar, dan di antara kata-kata yang benar itu adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang abdikan diri melainkan Allah. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Saleh dan Ikrimah rahimahumullah. Baik, jadi sampai pada ayat ini, yang boleh bercakap depan Allah Ta'ala nanti hanya yang diizinkan, dan yang diizinkan itu adalah para rasul, dan apa yang diungkapkan itu nanti hanya perkataan yang benar, tak ada tipu-tipu. Cakap kan? Okey. Seterusnya Allah Ta'ala kata, "Dzalikal yaumul haqq." Yang demikian itu adalah suatu hari yang pasti berlaku. Kalau orang ragu-ragu betul ke, boleh ke, yang telah bertanya-tanya, yau amma yatasaalun, awal ayat dulu kan, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang satu berita, khabar berita yang sangat besar. Apa berita yang sangat besar tu? Panjang cerita yang ni dia. Zalikal yaumul haqq. Hari kebangkitan, hari kehancuran bumi itu benar. Hari dibangkitkan semula itu benar. Hari akan diadili di hadapan mahkamah Allah Ta'ala itu benar. Yang baik akan, yang beriman akan masuk dalam syurga, dapat nikmat. Yang engkar, yang musyrik akan masuk neraka, dapat azab. Zalikal yaumul haqq. Yang demikian itu adalah hari yang pasti akan terjadi, dan tidak mungkin tidak. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Oleh kerana hari itu adalah hari yang benar, maka Allah Ta'ala bagi peluang. Maka barang siapa yang hendak, yang mengkehendaki, nescaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, yakni tempat kembali dan jalan yang dijadikan petunjuk kepada Tuhannya, serta manhaj yang dilalui di atasnya. Faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang nak ni? Siapa yang nak apa? Siapa yang nak selamat daripada kengerian di padang mahsyar, siapa yang nak capai mafaza, kemenangan, nak dapat masuk syurga, nak dapat segala kenikmatan, wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa, apa semua tu kan, la yasma'una fiha, tak dengar benda lagwang wala kidzaba, tak dengar benda lara, tak dengar benda bohong, apa semua ni. Siapa nak yang tu? Ittakhadha ila rabbih ma'aba. Hendaklah dia menempuh jalan ma'aba, kembali kepada Tuhannya. Maksud kembali kepada Tuhannya ialah jalan petunjuk Allah Ta'ala. Jalan itulah yang akan bawa kita kembali kepada Allah. Manhaj mana? Manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laluan yang mana? Laluan tu yang kita duk minta selalu hari-hari dengan doa kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tu. Jadi bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, maknanya itulah jalan yang kita nak ambil, nak kembali kepada Allah Ta'ala, dapatkan redha Allah Ta'ala. Pasal apa nak kena macam tu? Pasal kita nak dapatkan mafaza, nak dapatkan kemenangan. Kita nak selamat di padang mahsyar, selamat ketika di hari akhirat tu nanti, selamat ketika di dalam kubur lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu, yang ini spesifik, wahai orang-orang yang kafir, azaban qariba, akan siksa, suatu siksa yang dekat, yakni hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Ta'ala tegaskan, sesungguhnya kami telah bagi peringatan kepada kamu. Peringatan tu daripada mana? Peringatan tu datang dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari satu umat ke satu umat, dari satu zaman ke satu zaman. Bukan tak habis saja rasul penutup, disambung, digalas perjuangan itu oleh para sahabat,
disambung pula oleh para ulama dan amilin, para pendakwah, para nassah, orang yang bernasihat, menyeru ke jalan kebenaran. Tiap-tiap masa sentiasa ada orang yang memberikan peringatan. Tinggal kita mau dengar dengan tak mau dengar saja. Kalau kita nak tahu, kalau mereka tu tak dengar, tu asal cerita mereka ni duduk dekat belah hutan belantara, duduk kat Amazon ke apakah, mereka tak dengar. Itu urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Tidak akan ditimpakan kepada mereka itu azab, melainkan telah dihantar kepada mereka pemberi ingatan. Hak tu mereka, ni hak kita ni, ada ke tak ada orang bagi peringatan? Hak kita nak kira bicara hak kita ni. Kalau ada, kita kira hak kita. Mereka tu, terus ada tanya lagi, mereka yang bangkit pada zaman Nabi tak ada siapa orang Islam tak sampai ke mereka, macam mana? Sibuk percaya kita nak cerita pasal haiwan. Hak kita ni dah tentu ada peringatan. Dulu kita kata Quran kita tak tahu nak baca, orang pusha pergi terjemah Quran tu. Tak cukup dengan terjemah Quran, terjemah pula kita tafsir untuk kita main telaah, kita baca, pergi main mengaji pula. Hantar pula guru-guru agama, datang pula para sahabat, para ulama, bukukan hadis-hadis Nabi, sampaikan dengan tekun, sampaikan dengan ikhlas. Semua itu ialah termasuk dalam andarnakum. Dan benda-benda yang kita baca itu pula bukan semua cerita satu hal saja, termasuk juga tentang syurga, tentang neraka. Dan Allah Ta'ala sebut kepada orang kafir ini azaban qariba, satu azab yang dekat. Pasal apa dekat? Pasal umur kita, tak mana yang boleh panjang pun. Hak baru ni, hak Queen, hak meninggal tu umur berapa? 96. Hadis panjang dah tu 96. Atas daripada dia pun 100, 110 lagu tu je pun kan. Bukan dah ramai pun. Kalau jumpa satu Malaysia pun jumpa umur 100 lebih tu dah masuk Guinness Book of Record dah kan. Kira rare dah benda tu, tak ada. Yang lain-lain kita umur 40, 50, 60, 60, 70, 80, padam dah. Bukan lama pun. Tuan-tuan nak rasa lama tak lama, tuan-tuan duduk yang berulang masjid ni kata, berapa tahun dah? Tahu-tahu 20 tahun dah nak main kan? Ada yang kata dah berkhidmat duduk main tang ni 20 tahun dah. Saya mengajak ada satu surau tu, bila buka balik kitab tu dia, 24 tahun dah mengajak. Dua seorang. Daripada ramai main tinggal 4 orang berbulan-bulan, lepas tu main balik ramai, suruh balik jadi ramai pula. Tahu-tahu 24 tahun dah. Bukan lama. Lama tak lama cuma sedap daripada dulu hitam putih dah kan. Daripada mana main masa-masa kuliah tu mulai kecil halus, lah ni dia besar dia pula yang apa nama main susun jadah apa semua. Bukan lama. Sat je. Tahu-tahu kiamat. Jadi kerana itu dia katakan bahawa hari kiamat itu ialah hari yang dekat. Dan untuk orang kafir ia merupakan azab, dan azab itu dekat. Ini untuk mempertegaskan kepastian terjadinya sehingga ia pun menjadi dekat. Kerana setiap yang akan datang itu pasti akan datang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Inna andarnakum azaban qariba, kan? Hari azab yang dekat itu ialah yauma, hari. Azab tu dari bila? Pada hari. Hari mana? Yanzurul mar'u ma qaddamat, manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Hasil itu kita akan lihat. Faman wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarah, dia akan nampak balik. Nampak balik kat mana? Nampak balik kat ke akhirat nanti. Kita pun lupa dah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau satu zarah, kita pun tak teringat dah benda apa yang kita buat benda baik itu. Bila bangkit di padang mahsyar, nampak, yarah, pasti akan nampak. Macam mana boleh nampak? Allah Ta'ala himpun balik semua rakaman, semua ditayangkan kembali. Yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Manusia akan nampak apa yang dipersembahkan oleh hasil tangannya, oleh hasil usahanya. Yakni akan diperlihatkan kepadanya semua amal perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, yang lama maupun yang baru. Bila tengok nampak semua tuan-tuan, itu yang kalau kita baca dalam suratul Kahfi, Allah Ta'ala sebutkan tentang dihantarkan kepada kita kitab, kan. Bila sampai kepada orang-orang yang
ketakutan menerima azab. Ma li hadzal kitab, ni kitab apa ni? Dapat kitab tu, tengok tu dia. Ni kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal yang kecil maupun yang besar. Ada belakang, dia kira belakang. Tu yang ayat ni kata, yanzur mar'u ma qaddamat yadah. Kita sembunyi dah masyarakat dunia. Kita tutup cerita, orang pun tak tahu masyarakat dunia kan. Kalau tak dan dapat maghfirah daripada Allah Ta'ala, kita tak istighfar, tak bertaubat. Maghfirah tu maknanya tutup, cover, tutup. Kalau kita tulis dalam buku, kita buat liquid paper tu, kita padam, tutup bagi tak nampak kan. Kalau dah tak tutup yang tu, masa buka dia akhirat nanti, nampaklah. Yang tak nampak tu, semua yang dah kena tutup, semua dah kena padam. Jadi nak kata kita tak berdosa, kita banyak dosa. Nak kata kita tak buat salah, bohong. Kita manusia, memang kita buat salah. Barangkali tuan-tuan yang duduk di bawah lagi sikit kesalahan daripada yang duduk bercakap di atas ni. Tapi setiap daripada kita ada peluang yang sama untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, untuk dipadamkan benda tu. Bila kita melihat ada kitab amal kita, hak padam tu tak ada lah. Nampak hak elok-elok je. Tu yang dia katakan pintu taubat. Tapi orang kafir, orang yang musirun, yang ketegak dia di atas kejahatan, di atas kekufuran, dia takkan bertaubat, dia takkan mau patah balik. Itu penyesalan orang yang tidak mahu bertaubat. Itu penyesalan orang yang ingkar para nabi dan rasul. Dia kata apa? Wa yaqulul kafir, orang kafir nanti kata, ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya kalau dulu ni aku hanyalah sekeping tanah. Maknanya kalau aku tukar manusia selamat, kalau aku nu bangkit dekat dunia dulu cuma tanah saja, kutlah ulat saja, pokok saja, tak kena hisap, tidak akan dipertayangkan balik amalannya. Habis masa dunia, habis-habis macam tu lah. Kalau sekadar tanah, korek-korek lubang buang macam tu, tak ada apa dah. Tidak ada taklif, tidak ada tanggungjawab. Jadi orang kafir, dia akan menyesal. Pasal kalau kat dunia tu aku tanah, tentu aku tak jadi apa di sini. Tapi apa nak kata? Pasal kita semua sudah dibangkitkan sebagai manusia. Tak guna nak menyesal ini. Jadi maksudnya pada hari itu, orang kafir berangan-angan, angan-angan penyesalan. Andai saja dulu aku di dunia hanya sebagai tanah dan bukan sebagai makhluk, serta tidak juga keluar ke dalam wujud. Hal itu mereka katakan ketika azab Allah diperlihatkan dan mereka melihat amal perbuatan mereka yang buruk telah ditulis oleh tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan juga ada juga yang berpendapat, hal itu mereka katakan ketika Allah memberikan keputusan kepada haiwan-haiwan yang pernah hidup di dunia, dan dia memberikan keputusan di antara binatang-binatang itu dengan keputusannya yang adil, yang tidak menzalimi, sehingga kambing yang tidak bertanduk akan menuntut qisas dari kambing yang bertanduk. Kan ada hadis tu, kambing yang bergaduh berkena tanduk mati, dibangkit di akhirat nanti akan tuntut, dibalas oleh Allah Ta'ala. Lepas dua-dua dapat balasan, habis jadi tanah. Dan setelah selesai pemberian keputusan, barulah dikatakan kepada binatang-binatang itu, jadilah kamu tanah kembali. Maknanya pandangan yang pertama tadi kata menyesal masa kat dunia awak tak jadi tanah. Pendapat yang kedua kata Ibnu Katsir, bila dah nampak depan mata binatang-binatang ni, dia settle sama mereka, hukuman dah kena qisas, Allah Ta'ala suruh jadi tanah balik. Habis. Tak kena masuk syurga, tak ada kena masuk neraka dah. Hak mana jahat, binatang tu buas dia rakam sana sini, tak masuk neraka. Dia kena kat dunia, kat situ, settle. Tu yang kata, alangkah baik kalau aku pun tanah dulu ni. Itu katanya. Maka pada saat itu orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku dulu adalah tanah. Yakni andai saja aku menjadi haiwan sehingga aku akan kembali menjadi tanah. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita tuan-tuan dengan ayat ini. Ada apa-apa? Tak ada apa, no?
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.